kamu sediakan dulu semua apa bahan yang diperlukan untuk akhlak, buku teks. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Kejap lagi 3 minit kita mula. Tadi pagi tadi awak terkejut tak tiba-tiba Ustazah Hidayah? Sebab tadi line Celcom problem. Jadi Ustazah tak boleh nak buka. Jadi Ustazah tukarlah dengan Ustazah Hidayah. Ingatlah. Okey, boleh dengar dengan jelas tak suara Ustazah? Jelas. Okey, jelas Okey, adik Haris dah ada? Ke belum? Tu adik ke? Adik Haris ke tu? Adik? Adik Haris Okey, dah boleh masuk lah. Baru ada 10 orang saja, 4 orang lagi belum masuk. Itulah. Hadif baru nak masuk ni, sabar Okey, kejap. Ada lagi baru nak masuk. Okey, sekarang dah ada 13 orang. Seorang lagi. Siapa seorang lagi? Ismail Ryan ke? Ya. Haduan. Haduan dah ada tadi. Ke tak ada? Tak ada. Tak ada Ustazah. Dia dah keluar balik. Ada gambar orang. Dia dah keluar balik. Okey, tak apalah kita mula Kita mula. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustazah Fatimah. Okey, jadi sebelum kita mulakan kelas, Ustazah nak kamu baca surah Al-Fatihah sendiri-sendiri dulu.
Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Okey. Okey dah. Okey, jadi seperti biasa sebelum memulakan kelas, seperti kelas lain juga kita ada, Ustazah ada beberapa peraturan. Okey. Dengan betul dengan teliti Apa? Apa tanya tu? Fatihah nak apa? Apa? Siapa yang cakap dengan Ustazah? Bagi tahu nama. Tak siapa. Tak dengar lah. Okey, peraturan yang pertama, Ustazah nak kamu duduk dengan sopan. Okey, tak nak baring. Duduk dengan sopan sebab kamu nak menuntut ilmu. Okey. Peraturan yang kedua, sila mute-kan suara masing-masing. Sekiranya Ustazah sebut nama kamu, baru kamu unmute-kan mikrofon kamu. Okey, kalau Ustazah tak sebut, sila mute. Okey. Okey, Ustazah tak nak ada gangguan bunyi bising. Ni Fatihul, gangguan adik awak tu, minta dia pergi kat tempat lain dulu sebab awak nak belajar. Lepas ni cakap kat dia, lepas ni kita main. Okey. Sebab Ustazah nak awak beri perhatian. Okey, yang ketiga, Ustazah minta kamu beri perhatian sepenuhnya sebab sekarang ini dalam kelas ini Ustazah nak ulang kaji balik tajuk-tajuk daripada awal dulu yang kamu belajar dengan siapa dulu awal-awal dulu? Ustaz Syafiq Iya. Okey, jadi Ustazah nak ulang balik tajuk daripada awal sebab kita pun dah habis belajar tajuk dalam buku akhlak. Jadi Ustazah sebagai ulang kaji, kita ulang balik daripada tajuk yang pertama. Okey, siapa yang dah tengok nota yang Ustazah upload dalam Google Drive? Angkat tangan. Semua belum? Okey, tak apa. Saya tak tengok. Okey, kalau yang belum tak apa, Ustazah akan share dengan kamu skrin. Okey, Ustazah akan gunakan slide yang sama. Okey, dan kamu juga boleh buka buku teks kamu muka surat 1. Kita nak ulang kaji tajuk yang pertama pada hari ini. Okey, tajuk apa tajuk yang pertama pada hari ini? Adab makan dan minum. Okey, betul. Adab makan dan minum. Okey, jadi kita akan ulang kaji tajuk tersebut. Okey, Ustazah akan share dulu dengan kamu. Ustazah akan share dulu ni slide dengan kamu. Okey, sekejap. Awak okey. Siapa yang bising tu minta mute-kan suara awak. Mikrofon tu tutup dulu. Okey. Okey, sekejap ya. Okey, ada nampak tak di skrin masing-masing? Nampak? Okey. Nampak. Okey, bagus. Okey, dah mute-kan suara. Okey, Ustazah akan start sekarang. Seperti Ustazah kata tadi, kita akan ulang kaji tajuk yang pertama pada hari ini, iaitu tajuk kita ialah adab makan dan minum. Okey, adab makan dan minum. Okey, jadi Ustazah teruskan dengan objektif pembelajaran. Okey,
Akhir pembelajaran nanti, di akhir kelas nanti dalam tajuk adab makan dan minum ni, okey, kamu akan dapat menyebut adab-adab sebelum makan dan minum. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu akan dapat menyatakan adab-adab ketika makan dan minum. Yang ketiga, kamu dapat membaca dan menghafaz doa sebelum makan dan minum. Yang keempat, kamu akan dapat membaca dan menghafaz doa selepas makan dan minum. Dan yang kelima, kamu akan dapat menyenaraikan fadilat beradab semasa makan dan minum. Dan yang terakhir, yang keenam, kamu akan dapat menyatakan akibat tidak beradab semasa makan dan minum. Okey. Jadi pertama sekali kamu akan lihat dulu, kita akan lihat dulu kepada adab-adab sebelum makan dan minum. Okey, saya nak semua beri perhatian Okey, adab makan dan minum ni dia ada dua adab. Okey, dia ada dua, iaitu adab sebelum dan juga adab selepas. Okey, kamu kena ingat ada beza antara adab sebelum makan dan minum dengan adab selepas makan dan minum. Okey, jadi adab kita tengok dulu adab sebelum makan dan minum. Okey, sebelum makan gambar yang pertama tu kamu kena buat apa? Membaca doa, yang sebelah kiri dulu. Membasuh tangan hingga bersih. Okey, kamu perlu membasuh tangan sehingga bersih dulu Okey, kalau kat sekolah pun sebelum makan ustazah suruh kamu pergi basuh tangan dulu baru duduk dalam kotak kamu, betul? Betul. Supaya tangan kamu tu bebas ada segala kuman yang kamu pegang-pegang tu, jadi kamu kena basuh dengan bersih. Okey, sebelum makan. Okey, dan yang kedua, kamu perlu buat apa sebelum makan? Kamu perlu membaca doa. Membaca doa makan. Okey. Kalau tak lupa baca doa, ada kan dia punya tu. Ya, kamu perlu membaca doa sebelum makan. Okey. Kenapa kamu perlu baca doa dulu sebelum makan? Supaya? Okey, Ustazah bagi tahu. Supaya rezeki ataupun makanan yang kamu nak makan tu diberkati oleh Allah. Sebab kan dia nak masuk dalam perut kamu. Jadi kamu kena baca doa. Dan sekiranya kamu, kenapa kamu disuruh membaca doa makan? Okey, contoh kalau kamu pergi dekat mana-mana lah, tiba-tiba ada orang bagi kamu makanan. Orang tu tak kisahlah kawan kamu ke siapa ke, dia bagi kamu makanan. Tapi orang tu sebenarnya dia ada niat jahat dekat kamu. Okey, dalam makanan yang dia bagi tu dia dah jampi-jampi dah. Dia nak bagi kamu apa? Sebab dia dengki dengan kamu ke, dia dah jampi, dia dah sihir dah makanan tu. Jadi dia bagi dekat kamu, kalau kamu tak baca doa, mungkin kamu akan terus kena penyakit yang dia bagi tu lah, makanan yang dia dah jampi-jampi tu. Sebab itulah kamu penting perlu baca doa supaya kamu bila baca doa, contohnya dah baca doa, kalau makanan tu tak elok, mungkin ada sesuatu berlaku. Makanan tu jatuh daripada tangan kamu supaya kamu tak dapat masukkan makanan tu dalam mulut. Tu pentingnya kamu baca doa. Okey, Firdaus, Ustazah minta kamu duduk dengan sopan. Firdaus tak gerak macam tu, duduk betul-betul. Okey, adab sebelum makan dan minum yang ketiga. Tengok gambar lagi sebelah kiri. Kamu kena buat apa? Duduk dengan tertib dan menghadap makanan dengan tenang. Okey? Dah sampai di kerusi, kat meja makan ataupun di dalam kotak dekat sekolah, kamu perlu duduk dengan sopan dan tertib dan perlu menghadap makanan tu dengan keadaan yang tenang Masa tu dah tak perlu bercakap-cakap dah sebab kamu dah menghadap
rezeki. Okey, dah menghadap rezeki dah ada depan kamu, jadi kamu perlu buat duduk dengan tenang, dengan sopan, hadap rezeki tersebut. Tak nak dah bising-bising duk cakap lagi dengan kawan sambil makan sambil cakap, itu adalah perbuatan yang tidak elok. Okey, jadi itu adab yang ketiga sebelum makan. Yang seterusnya, yang terakhir sekali, kamu berpakaian bersih dan kemas sebelum makan. Ustazah nak tegur, kalau bab berpakaian bersih dan kemas sebelum makan ni, sekarang ni kan kamu tak sekolah. Betul? Kamu tak sekolah sekarang ni. Okey, jadi pagi-pagi kamu bangun tidur tanpa mandi, tanpa gosok gigi, pakai baju tidur lagi yang semalam tu dah kena air liur basi, dah kena apa-apalah. Terus kamu pergi dekat meja makan minta sarapan dengan mak kamu. Itu sebenarnya bukan adab yang baik. Adab yang baik, kamu perlu pergi mandi dahulu, bersihkan diri terlebih dahulu. Okey, barulah kamu bersarapan pagi. Okey, boleh faham? Boleh. Boleh. Okey, jadi itu adab sebelum makan dan minum. Ada 4 adab sebelum makan dan minum. Sekarang kita lihat pula adab ketika makan dan minum. Dah baca doa, dah pakai bersih, dah basuh tangan, dah duduk dengan sopan. Okey, sekarang tibalah masa untuk kamu makan makanan di hadapan kamu. Okey, jadi adab ketika nak makan. Okey, yang pertama sekali, mengutamakan orang yang lebih tua. Okey, contoh dekat rumah kamu makan malam, Ustazah bagi contoh. Kamu makan malam dekat meja makan rumah kamu. Dekat meja makan tu ada ramai, ada atuk, ada nenek, contohlah ada atuk, ada nenek, ada mak, ada ayah, abang, adik, semua sekali lah. Kamu, okey, kamu mula-mula makan tu kamu tak boleh terus capai makanan. Kamu perlu utamakan dulu orang yang lebih tua daripada kamu. Bagi dulu atuk, nenek ataupun mak ayah kamu ambil makanan itu terlebih dahulu. Barulah kamu boleh ambil makanan tersebut. Okey, itu adalah adab sebenarnya semasa makan. Okey, yang kedua, jangan gelojoh ketika makan dan minum. Ini contohnya dekat sekolah. Kamu dah dapat makanan, makcik kantin dah letak dah satu-satu pinggan dekat kotak-kotak kamu kan. Okey, jadi dah sampai masa rehat, kamu terus duduk, dah basuh tangan, baca doa semua, kamu terus makan. Lepas tu kamu makan cepat-cepat gelojoh sampai kan mulut tu penuh dengan makanan. Tak telan lagi tapi masih penuh dengan makanan. Sebab apa? Kamu makan dengan gelojoh. Sebab kamu nak cepat makan, nak habis cepat supaya kamu dapat cepat tambah. Betul tak? Sebab kamu takut tak cukup. Okey, tak elok Jadi kamu kena makan dengan sopan, tak gelojoh, makan slow. Tapi janganlah lambat sangat sampai dah habis waktu rehat kamu tak siap makan lagi. Tu dah melampau dah. Jangan kamu duk bilang pula nasi tu berapa biji dalam pinggan. Makan dengan sopan, dengan sederhana, tak laju, tak perlahan sangat. Okey? Okey, seterusnya adab yang ketiga, menggunakan tangan kanan ketika makan. Okey, ada kat sini, Ustazah tahu ada kat sini menulis dengan tangan kiri. Ada tak dalam kelas kamu menulis dengan tangan kiri? Kak saya je ada. Okey, mesti ada. Saya tulis guna tangan kanan. Tak apa, kalau tak ada pun Ustazah ambil contoh ada orang dia tulis dengan tangan kiri. Jadi kalau makan, Adik saya kidal. Orang yang kidal ni biasanya dia akan buat semua benda dengan tangan kiri. Tapi kalau dah sampai ke makanan ni, nak makan pun kamu tak boleh guna tangan kiri. Walaupun kamu kidal, kamu kena guna tangan kanan. Okey, sebab tak baik. Tangan kiri tu untuk apa? Untuk kamu basuh berak.
kamu basuh kencing, takkan kamu nak guna tangan yang kamu pegang najis, basuh najis tu guna untuk tangan untuk makan. Sebab itulah kamu disarankan untuk guna tangan kanan. Okey, kena guna tangan kanan. Okey, seterusnya dahulukan mengambil makanan yang terdekat. Okey, ni dalam dekat meja makan rumah kamu. Ada banyak lauk mak kamu masak banyak lauk untuk makan tengah hari nanti. Ada apa? Ada ikan masak merah, ada ayam goreng, ada apa lagi? Ada sotong panggang, banyaklah lauk. Tiba-tiba contohlah kamu duduk dekat atas kerusi. Kamu yang paling lauk paling terdekat dengan kamu ialah ikan goreng. Tapi kamu tak suka ikan goreng tu. Kamu macam, bukan tak suka, kamu macam tak naklah makan ikan goreng hari ni sebab ada lagi lauk lain yang lebih sedap. Jadi kamu pun bangun, lepas tu kamu capai lauk yang jauh dengan kamu. Itu sebenarnya tak elok. Kamu kena sepatutnya kamu kena ambil lah ikan goreng tu. Tapi kalau kamu tak nak sangat pun ikan goreng tu, kamu boleh minta tolong siapa-siapa yang duduk berdekatan dengan lauk yang kamu nak tu, minta dia alihkan lauk tu dekat dengan kamu. Tak elok kamu berdiri, lepas tu kamu nak hulur tangan kamu nak ambil lauk dekat jauh yang jauh dengan kamu. Kalau nak ambil yang jauh, minta tolong siapa-siapa yang dekat dengan lauk tu, minta dia tolong alihkan pinggan, bagi pinggan tu dekat dengan kamu, baru kamu ambil. Okey, seterusnya. Jangan bercakap perkara-perkara tidak elok, kotor dan jijik. Okey, macam Ustazah kata tadi, dah ketika makan, masa makan tak perlu bercakap. Okey? Kalau contohnya kamu nak bercakap pun, kamu tak boleh bercakap perkara yang tidak elok, perkara yang boleh menjijikkan contoh kamu dah tengah-tengah makan, tiba-tiba adik kamu tadi adik masuk tandas, adik berak. Kamu merasa selesa ke nak dengar masa tengah-tengah makan? Tak kan? Okey, jadi tak boleh bercakap benda yang tidak elok, benda yang jijik ketika kamu sedang makan. Okey, seterusnya yang terakhir adab ketika makan, jangan mencaci Surat apa? muka surat sebelah dia, muka surat sebelah dia. Cuba tengok muka surat sebelah dia. Okey, yang terakhir, jangan mencaci makanan yang dihidangkan. Okey, macam tadi. Itu apa Ustazah? Mencaci. Okey, mencaci tu menghina. Kamu hina makanan tu. Contoh, tadi kamu tak suka ikan goreng yang depan kamu tu. Kamu tak boleh cakap, "Mak, tak naklah ikan goreng ni, tak sedap." Tak boleh macam tu. Kalau kamu tak suka, kamu perlu senyap je. Tak perlu mencaci, menghina makanan tu. Sebab kamu kena fikir, kamu sekarang bertuah lagi ada makanan. Ada ikan goreng, ayam goreng, pelbagai jenis lauk. Kalau dekat negara-negara tu, negara apa yang sedang berperang tu, contohnya dekat dekat Amerika. Mereka ke? Tak naklah mereka. Yang negara-negara Islam yang tengah berperang sekarang ni. Mereka tak ada lauk, tak ada nasi pun tak ada nak makan. Bukan lauk, nasi pun tak ada nak makan. Jadi kamu kena bersyukur, tak boleh menghina makanan tu. Okey, kalau tak suka senyap, tak perlu menghina. Tak perlu cakap tak sedap ke, senyap je. Tak perlu cakap apa-apa, okey? Okey, itu keadab ketika kamu makan. Okey, sekarang kita nak tengok pula dalil adab makan dan minum. Okey. Okey, dalil ni Ustazah baca daripada Ibnu Abi Salamah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Ya gulam samillah wa kul biyaminika wa kul mimma yadika. Wahai anak, maksudnya bacalah bismillah sebelum makan. Okey. Ini Ustazah kata adab sebelum makan ialah baca doa bukan sekadar bismillah sahaja. Kamu perlu baca doa makan dan makanlah dengan tangan kananmu. Tengok dia suruh makan dengan tangan kanan serta makanlah makanan yang hampir denganmu. Tadi macam Ustazah kata perlu ambil makanan yang hampir dengan awak dulu. Okey, ini ialah riwayat Al-Bukhari dan Muslim Riwayat ni ialah riwayat sahih lah. Okey. Okey, seterusnya kita lihat pula doa sebelum makan dan minum. Okey, siapa yang tak ingat doa ni? Angkat tangan. Tak ingat. Tak payah malulah. Angkat tangan. Semua ingat Betul ke? Ustazah. Okey, Ustazah harap kamu ingatlah sebab ni doa memang kamu setiap hari. Bukan setiap hari, setiap kali kamu nak makan kamu kena baca. Dalam sehari bukannya kamu makan 2 kali saja, kamu makan berbelas-belas kali. Jadi kamu perlu ingat. Doa dia berbunyi Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Okey, maksud dia, wahai Allah, berkatilah rezeki yang Engkau berikan kepada kami dan peliharalah kami daripada azab api neraka. Okey, semoga kamu makanan kamu diberkati dan kamu terhindar daripada seksaan api neraka. Okey? Wassalamualaikum. Okay. Kita teruskan pula dengan doa selepas makan dan minum. Okey, kalau doa ni Ustazah rasa ramai tak baca ni kalau lepas makan. Dia baca doa sebelum makan je. Selepas dia tak baca. Terus pergi basuh tangan. Betul tak Ustazah kata? Kadang-kadang kadang-kadang kamu tak ingat pun nak baca doa selepas makan ni. Terus dia bangun, pergi basuh tangan. Okey, jadi kamu perlu juga baca doa ni. Okey, kita tengok apa maksud doa yang selepas makan ni. Kenapa kamu perlu baca doa dia? Alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana Okey, maksudnya dengar betul-betul. Segala puji bagi Allah yang memberi makan dan minum kepada kami dan menjadikan kami daripada kalangan orang-orang Islam. Okey, fungsi doa selepas makan ni ialah supaya lepas kamu makan tu kamu bersyukur kepada Allah sebab Allah berikan rezeki kepada kamu hari ini untuk kamu makan. Ramai lagi yang tak ada rezeki dengan makanan-makanan yang enak. Bukan sahaja makanan enak, makanan pun tak ada. Kalau kamu makanan yang kalau mak kamu, contoh mak kamu hari ni, mak kamu mak kamu hanya masak telur goreng dengan nasi. Lepas tu mak kamu kata kamu makan telur goreng dengan kicap je lah hari ni sebab mak tak larat ataupun mak tak sempat nak masak, mak sibuk. Sepatutnya kamu sangat bersyukur dekat mak kamu boleh bagi kamu makan lagi. Tak adalah tak ada makanan. Walaupun telur goreng masih boleh kenyangkan perut kamu. Okey, itu doa selepas makan. Okey, sekarang tengok. Bacaan jika terlupa membaca bismillah sebelum makan dan minum. Okey, tadi Ustazah kata kalau sebelum makan perlu baca doa makan, tapi sekiranya macam kamu masa tu kamu dalam keadaan nak cepat, kamu terlupa nak baca doa makan. Okey, tapi tengah-tengah makan tu kamu teringat, aku belum baca doa makan lah tadi sebelum makan. Apa yang kamu kena buat? Kamu perlu baca ni, Bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Kamu dah tak perlu baca doa makan yang tadi, kamu hanya perlu baca Bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Maksud dia dengan nama Allah di awalnya dan di akhirnya. Sebab kamu masa tu dah tengah makan, dah mulut kamu tu dah masuk makanan dah. Jadi kamu hanya perlu baca doa pendek itu sahaja. Okey. Okey, next.
fadilat beradab semasa makan dan minum. Okey, Ustazah pergi cepat sebab kamu nak jawab kuis pula. Okey, yang pertama fadilat mendapat keredaan Allah dan Rasul. Yang kedua dipandang mulia oleh orang ramai. Yang ketiga tidak menimbulkan kebencian kepada orang lain. Yang keempat mengelakkan daripada membazir, mengelakkan pembaziran. Yang terakhir dapat menjaga kebersihan dan kesihatan tubuh badan. Okey, dan akibat yang terakhir ialah akibat tidak beradab semasa makan dan minum. Yang pertama akibat dia tidak disayangi oleh Allah dan Rasul. Yang kedua dipandang hina oleh orang lain. Yang ketiga mendatangkan penyakit dan yang keempat menyebabkan pembaziran. Okey. Tengok ni, tahukah anda orang yang tidak membaca doa sebelum makan dan minum, dia akan makan dengan siapa? Syaitan. Ya, betul. Yang tidak baca doa sebelum makan, dia akan kongsi makanan dia dengan syaitan. Walaupun kamu tak nampak, syaitan tu makan kongsi makanan dengan kamu, tapi hakikatnya ialah memang syaitan tu akan kongsi makanan dengan kamu kalau kamu tak baca doa. Okey, faham? Sebab tu lah kamu rasa satu pinggan mi goreng tu masih tak kenyang lagi. Walaupun mak kamu dah letak penuh dah pinggan tu, kamu masih rasa tak kenyang. Sebab apa? Kamu kongsi makanan tu dengan syaitan. Sebab tu kamu tak cukup. Okey, faham? Okey, seterusnya. Okey, kamu perlu amalkan ni, berdoa setiap kali hendak makan dan minum. Okey, contohnya kamu tak nak makan, kamu nak minum sahaja. Kamu masih perlu berdoa walaupun kamu tak nak makan. Kamu kena juga berdoa walaupun nak minum sahaja. Okey, jadi itu sahaja untuk slide tajuk ulang kaji kita yang pertama pada hari ini, adab makan dan minum. Okey, terima kasih. Okey, jadi sekarang kamu jangan keluar lagi daripada mic. Sekarang ialah masa untuk kamu buat Quiz. yes, masa untuk kamu buat kuis. Okey, sila lihat pada chat. Okey, Ustazah akan bagi link di situ. Okey, kejap. Ustazah copy link. Saja dah bagi dah ke? Belum. Sabar. Okey. Sabar, Ustazah tengah copy jap. Okey. Sekejap. Susah betul. Sebenarnya sibuk betul dia ni. Kejap. Apalah laptop ni. Saja Baba dah bagi ke? Belum, sekejap. Belum lagi. Ya Allah, kenapa dengan laptop ni? Bukan funny. Sini. Jangan. Oh, apalah. Aduh. Saja tak ada pun lagi lu. Oh, memang tak ada lagi. Bila nak sampai? Sabar. Kejap, Ustazah tak boleh buat ni, kenapa? Terus buat. Aduh lah. Ada kelas lagi. Kejap ya. Apa, soalan tu hanyalah satu soalan saja. Senang saja, kejap Kamu fikir apa? Sekejap ya, murid-murid sekalian. Kenapa buat marah ke dos? Aduh lah, saya pun tak tahu kenapa tak boleh ni. Kenapa?
Kejap ya, kejap. Ustazah cuba. Aduh dah. Ayo. Masalah betul lah. Kejap Alah, kenapa tak boleh ni? Okey, cuba tengok dah dapat dah. Nampak tak? Nampak? Ya, saya dah dapat. Tak ada. Sila tekan dan buat sekarang. Mutekan suara awak. Okey, Ustazah bagi lagi sekali. Siapa tak dapat angkat tangan? Link tu. Saya. Quiz. Aino tak dapat? Tak. Ustazah dah bagi banyak kali tu. Cuba tengok dekat buka chat box kamu. Saya Tu. dah tengok. Ada. Cuba tengok betul-betul. Ustazah dah bagi 5 kali dah link tu. Ha, tengok. Banyak kali Ustazah bagi. Ada tiga macam ini. Biologi. Okey, jawab dan lepas habis jawab, kamu tekan butang submit. Okey? Apakah tidak berada semasa-masa dipandang tidak boleh kemudian pada oleh mendapat kemudian Allah terus Siapa yang baca kuat sangat tu silalah mute suara awak. Ni kan quiz. Mana boleh baca kuat-kuat tu. Mute suara. Azhar, Ya? boleh tak tolong bagi dekat WhatsApp? WhatsApp. Boleh. Kejap Ustazah bagi. Siapa? Fatihul yang nak? Saya tak dapat. Okey, kejap. Siapa yang tak dapat cuba tengok dekat. Tapi Azhar boleh tak bagi saya keluar, nanti siap saya masuk semula. Boleh. apakah ada sebelum Ada ketika makan di dalam membaca keamanan ini ada ketika kami gereja titik-titik orang yang sering kanan menggunakan bersikap antara berikutnya makna satu berada di tengah-tengah Boleh dah Fatihul? apakah Ustazah dah letak dalam WhatsApp dah. dipandang hanya oleh orang ramai. Ainul Madiyah Ustazah kata mutekan suara awak. Kamu ada sampai pukul 12.25 untuk jawab kuis. Masih lagi ada masa, jangan bimbang. Jawab je. 10 soalan je pun. Ustazah, saya dah siap. Okey, dah siap. Pastikan kamu tekan butang submit. Dah tekan? Dah. Okey, kalau dah, tunggu dulu kawan kamu sebab nanti Ustazah nak buat kesimpulan. Jangan keluar lagi.
Okey, yang dah siap Zafran, Hadif dah siap. Kaisara pun dah. Wow, Kaisara dapat makan penuh. Bagus. Okey, awak Ain, awak Atif pun dah siap. Okey, Ustazah nak sambil-sambil tanya Ustazah yang nama yang tak kenal ni sebab Ustazah nak ambil kehadiran. Siapa ni? Muhammad dan Ibrahim ni siapa? Fatihul Iman Salah, saya dah siap. Saya dapat 14/20. Okey. Tunggu dulu. Ustazah, tadi saya terkeluar. Tak apa. Ustazah dah nampak kamu masuk balik kan? Apa? Okey. Oh, Hadi Razak ni Alisha Ha. Ustazah, saya dah siap. Okey, Firdaus, tunggu dulu. Okey, Ustazah tanyalah seorang-seorang. Kaisara dah, Hadif dah. Ni Wani, dah siapa nama? Safia. Safia dah ke belum? Safia. Zafran dah. Fatihul dah siap ke belum? Dah siap ke belum? Adib Haris dah siap ke belum? Firdaus dah, Izara siap dah ke belum? Ainul? Oh, Izara dah siap. Okey, lagi 1 minit. Okey, Haris Ikhwan dah siap. Lagi 1 minit. Okey, Ustazah buat kesimpulan untuk kelas kita pada hari ini. Okey, kita dah ulang kaji berkaitan dengan adab ketika makan dan minum. Adab makan dan minum. Okey, adab dia ada 2. Yang pertama, adab sebelum makan dan minum. Yang kedua ialah adab ketika makan dan minum. Okey, lepas tu kamu dah lihat apa dalil adab makan dan minum, macam mana doa dia, doa sebelum makan, doa selepas makan. Kamu juga dah lihat apa fadilat, apa kebaikan kamu beradab dengan adab makan dan minum, dan juga apakah akibat sekiranya kamu tidak beradab dengan adab makan dan minum. Okey, jadi Ustazah rasa itu sahaja kelas kita pada hari ini. Okey, Ustazah minta siapa yang belum siap jangan keluar lagi. Yang dah siap boleh keluar. Kita tutup kelas kita pada adik. Saya dah siap. Okey, adik dah siap. Okey, kita tutup kelas kita dengan surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa